请大家同心默祷。Sila doa dalam hati. Let's say a silent prayer. Haleluya, amen. 奉主耶稣圣名开始我们今晚上的这个会前祷告。In the name of Jesus, we start our prayer session. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mulai sesi doa. 现在我们一起来跪下祷告。Now we kneel down and pray. Mari kita sujud berdoa. 奉主耶稣圣名祷告。
奉主的圣名开始我们的会前诗颂。In the name of Jesus, we start the hymnal session. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memimpin kidung. 首先，大家一起来唱赞美诗第136首。We sing the first hymn, 136. Nyanyi kidung 136. First stanza. I know no word of wondrous grace to me He have made known. No why unworthy Christ He in love redeemed me for His own. But I know persuaded that He is able to keep the ways I've committed unto Him against the second stanza. I know not how this saving faith to me it impart. Know how believing in His word what is within my heart. But I know I am a believer and am persuaded that He is able to keep the ways I've committed unto Him against the third stanza. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in Him. But I know I have believer and am persuaded that He is able to keep the which I've committed unto Him against the last stanza. I know not when my Lord may come, and I alone they fair. Nor if I walk the world with Him, or meet Him in the air. But I know I am believer and am persuaded that it is able to keep the ways I committed unto Him against the tide. Sing the next hymn, 146. 唱下一首赞美诗第146首。Nyanyi kidung 146. First stanza. I need Thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like Thine can peace afford. I need Thee, oh I need Thee, every hour I need Thee. Oh bless me now my Savior, I come. Second stanza. I need Thee every hour, say Thou
Temptations lost your heart when thou art nigh. I need thee, oh I need thee. Oh bless me now, my Savior, I come to the stanza. I need thee every hour. Enjoy your pain. Come quick and abide. All life is vain. I need thee, oh I need thee. Oh I need thee. I come to thee. Sing the next hymn 156. 杨一启动156唱下一首赞美诗第156首。First stanza. Chance my heart shall fear, and safe in such confiding, for nothing changes here. The storm may roll without me, my heart may low be laid, but God is round about me, and can I be thee? Second stanza. Wherever He may guide me, no one shall turn me back. My shepherd is beside me, and nothing can I lack. His wisdom ever waketh, His sight is never dim. He knows the way He taketh, and I will walk with Him. Last stanza. Green pastures are before me, which yet I have not seen. Bright skies will soon be o'er me, where darkest clouds have been. My home I cannot measure, the path of life is free. My Savior as my treasure, and He will walk with me. Sing the next hymn 166. 唱下一首赞美诗第166首。Yang Kidung 166. First stanza. When the storms of life are raging, tempests roll on sea and land, I will seek the place of refuge in the shadows of God's hand. He will hide me, He will hide me when all
Second stanza. Oh, he may send some affliction to but make me long for hope. For in love and not in anger, all his chastenings will come. He will hide me, he will hide me, where no harm can ever betide me. He will hide me, safely hide me, in the shadow. The stanza. Enemies may strive to injure, Satan all his arts employ. God will turn what seems to harm me into everlasting joy. He will hide me, he will hide me, where no harm can ever betide me. He will hide me, safely hide me, in the shadow of his. Last stanza. So I hear the cross and bury me this storm, the billow bright. For my soul is carrying, nor can harm his father child. He will hide me, he will hide me, where no harm can ever betide me. He will safely hide me, in the shadow of his hand. 感谢主，我们会先诗颂到此。We thank our Lord God. Our inner session ends here. Cukup kepada Tuhan. Sesi Kinong sampai sini. Haleluya. Haleluya, 各位主耶稣所亲爱、所拣选。 Semua saudara-saudari yang dikasihi, yang dipilih oleh Tuhan Yesus, kita salam damai kepada Anda. Marilah kita menyediakan hati yang murni untuk menyembah Tuhan kita yang di syurga dan Juru Selamat kita. Sama-sama ada dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebaktian malam ini. Sama-sama kita berdiri dan naikkan kidung pujian bilangan 339. So holy.
我们也感谢喜乐的心来聚会来感恩， With heart of thanksgiving and joy, we give thanks and we have our worship. 因为耶稣确实是我们一切的所。 Memangnya Tuhan merupakan segala-galanya bagi kita. Bukan sahaja kita faham, melainkan kita benar-benar pasti dalam pemahaman kita. Karena ini merupakan perasaan yang sebenarnya, merupakan pengalaman yang sebenarnya dalam hati kita. Syukur kepada kasih Tuhan, syukur kepada berkat Tuhan. Karena segala-gala yang kita ada dan segala-galanya bagi kita ialah Tuhan Yesus. Haleluya, syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. 奉主耶稣圣名祷告， In the name of the 哈 Lord 利 Jesus 路亚！ Christ, 感 we 谢 pray. 赞美主耶稣，哈利路亚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 
哈利路亚，感谢主耶稣，阿门。 Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus saya menyaksikan firman Alkitab. Melalui bantuan Roh Kudus kita teruskan perkongsian kita tentang hikmat yang tercatat dalam buku Yakobus ataupun surat Yakobus, di mana dalam pasal 5 ini kita menggelarnya sebagai hikmat yang melebihi batasannya.
Jadi apakah sebenarnya kita cuba untuk melebihi? Di sini ada 5 jenis keunggulan ataupun kelebihan. Yang pertama ialah kita haruslah melebihi dosa kewangan ataupun dosa wang. Ini merupakan satu perkongsian yang telah pun dikongsikan minggu lalu hari Selasa, di mana tidak sedikit orang telah pun terjatuh kerana wang, dan tidak sedikit orang kerana wang mereka telah menghancurkan iaitu keluarga sendiri. Dan kerana wang, kerana kewangan ataupun kekayaan ini telah menyebabkan manusia telah melakukan banyak dosa. Kita yang sebagai umat Kristian, kita yang sebagai anak-anak Tuhan, kita haruslah melebihi ataupun cuba untuk melampaui sebagai dosa kewangan ini, agar kita jangan menjadi hamba di bawah kekuasaan wang ini. Memang kita memerlukan wang, tetapi kita haruslah memenangi wang ini. Hari ini kita akan menyentuh tentang kelebihan yang kedua ataupun keunggulan kedua, iaitu kita haruslah melebihi ataupun melampaui segala kesengsaraan, iaitu tidak kira dalam kehidupan kita apa jua kesengsaraan yang kita lalui itu, kita haruslah memenanginya, kita haruslah melampauinya. Dan hal ini telah tercatat dalam ayat 7 hingga ayat 11. Kerana itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, kerana kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, iaitu mereka yang telah bertekun. Dalam nas ayat Alkitab ini memberitahu kita haruslah kita dapat mengenal pasti kesengsaraan hidup kita. Bukan saja kita harus ada pengenalan tentang kesengsaraan, tetapi kita juga haruslah menerima kenyataan kesengsaraan tersebut. Kita memang mengharapkan agar hari esok itu lebih baik. Memang kita senantiasa berdoa kepada Tuhan agar hari keesokan kita itu lebih baik. Tetapi Tuhan Yesus memberitahu kita, hari esok tidak akan menjadi lebih baik. Dalam khotbahnya, termasuklah dalam petunjuknya dalam buku Wahyu, tidak berhenti-henti memberi kita petunjuk bahawa pada hari esok kita tidak akan lebih baik. Ini kerana hari-hari, ini kerana kesengsaraan apabila kedatangan Tuhan itu bakal datang akan menjadi lebih banyak. Memandangkan kesengsaraan itu memang ada, dan ini merupakan satu kenyataan. Jadi bagaimanakah harus kita hadapinya? Oleh itu hari ini, sekarang persoalannya bukanlah pada sama ada kesengsaraan ataupun tidak, melainkan kesengsaraan itu sudah pasti akan wujud, telah ada di dunia ini. Jadi kesengsaraan memang sudah pun wujud. Persoalannya ialah pada ketika kesengsaraan, bagaimanakah kita haruslah berdepan dengannya, dan bagaimana kita boleh melampauinya ataupun memenanginya ataupun mengalahkannya. Surat Yakobus dalam nas Alkitab ini memberitahu kita bahawa kita haruslah bersabar dan bersabar dan bersabar. Kita haruslah menggunakan kesabaran untuk menghadapi segala kesengsaraan. Memandangkan kesengsaraan itu pasti ada dan tidak akan lenyap ataupun lesap, maka kita haruslah berdepan. Kita haruslah menghadapinya, dan juga pada masa yang sama kita haruslah bersabar terhadapnya. Oleh itu, dalam perenggan yang begitu pendek ini, dalam ayat 7, dari ayat 7 hingga ayat 11 ini telah mencatatkan bahawa penata Yakobus telah menggunakan 6 kali perkataan sabar itu kepada kita. Yang pertama ialah bersabarlah saudara-saudara, ayat 7. Kesabaran saudara-saudara ini dirujuk kepada kesabaran jemaat, kesabaran saudara dan saudari. Kesabaran yang kedua ialah kesabaran petani. Adakah saudara-saudari dapat lihat di sini? Setiap
pemercaya dalam iman kepercayaan mereka haruslah berakar, haruslah bercucuk tanam, haruslah menghasilkan buah, dan demikianlah pemercaya-pemercaya sedemikian digelar sebagai petani dan haruslah ada kesabaran seorang petani. Yang ketiga pula, kesabarannya ialah kesabaran kita haruslah, iaitu kesabaran kita terhadap keteguhan hati kita. Yang keempat ialah kesabaran penderitaan ataupun kesengsaraan. Dan kesabaran penderitaan ini juga digelar sebagai kesabaran yang ada teladannya dalam penderitaan. Dan yang kelima adalah kesabaran yang berbahagia, di mana apabila kita bersabar sampai ke akhirnya, maka kita akan diberkati. Yang keenam merupakan ketekunan Ayub. Ketekunan Ayub itu bukanlah satu ketekunan yang biasa, melainkan ketekunannya adalah pengalaman yang amat menakutkan, yang amatlah ekstrim, yang amatlah menderita, yang amat sukar untuk manusia untuk bersabar dalam keadaan sedemikian. Dan saya menggelar ketekunan sedemikian sebagai ketekunan alam rohania. Ini kerana apa yang dialami oleh Ayub itu telah pun melampaui segala tubuh jasmani dan juga tubuh fizikalnya. Dan hanya dalam pasal 5 ini sahaja, penata Yakobus telah menggunakan 5 jenis kesabaran ataupun ketekunan agar kita boleh bersabar dan bersabar dan bersabar dalam ketekunan kita. Jadi sampai bila harus kita bersabar? Kita harus bersabar dan bersabar dan bersabar, tetapi sampai bila kita harus bersabar? Inilah titik utamanya. Mari kita rujuk kepada ayat 7 di sini mengatakan bahawa kita harus bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan. Ini bukanlah kesabaran untuk sekali-sekala ataupun setahun 2 tahun, tetapi adalah kesabaran sampai kepada kedatangan Tuhan. Dengan kata yang lain, kesabaran kita, usaha kesabaran kita itu tidak akan berhenti selagi Tuhan Yesus belum datang. Sehinggalah Tuhan Yesus datang. Maka pada ketika itulah kita tidak perlu lagi bersabar kerana pada ketika itu merupakan kesudahan segala sesuatu. Memandangkan Tuhan Yesus belum lagi datang, maka kita haruslah bersabar dan bersabar sehinggalah kedatangan Tuhan Yesus. Jadi bukanlah dikatakan kita boleh bersabar sekali-sekala ataupun setahun 2 tahun sudah memadai. Melainkan ini merupakan kesabaran yang dikatakan oleh penatua Yakobus kepada kita. Jadi persoalannya, mengapakah kita haruslah bersabar dan bersabar sedemikian? Adakah berbaloi kesabaran sedemikian? Ayat 7 rangkap ke bawah itu mengatakan bahawa petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan segala usaha, segala masa, segala kewangan, segala-gala yang telah dikorbankan atau dihasilkannya hanya semata-mata menantikan hasilnya yang berharga untuk timbul dari tanah ataupun tumbuh dari tanah. Sedangkan sekarang kita hanya perlu bersabar dan menanti. Kita mengorbankan masa kita, mengorbankan hati kita untuk menanam benih syurga, untuk menanam iaitu benih yang ada dalam benih syurga agar, dan sekarang kita merupakan masa bagi kita menantikan hasil yang berharga. Dan apabila masa telah pun sampai, apabila musim telah sampai, maka kita bolehlah menuai dan kita akan mendapat keuntungan yang banyak. Ini kerana ini merupakan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahawa pelaburan kita itu adalah pelaburan di dalam syurga dan bukan pelaburan di dunia ini, dan kerana itu keuntungan kita, pulangan kita akan berlipat ganda. Ini merupakan hasil yang benar-benar berharga yang dikatakan dalam surat Yakobus ini. Dan apabila kita melaburkan pelaburan kita di dalam syurga, maka sudah awal-awal lagi kita sudah tahu kita sedang menantikan hasilnya. Cuma persoalannya ialah dalam proses kesabaran kita ini, kita akan menghadapi ataupun mengalami pelbagai jenis halangan, godaan
yang akan menggoyahkan ataupun menggoyangkan iman kepercayaan kita. Bukannya kita tidak tahu itu harga ataupun nilai syurga ini. Kita tahu dan kerana itu kita telah pun membuat pelaburan kita. Kita juga telah bersabar. Tetapi masalahnya ada orang yang mulai goyah, ada orang yang mulai sangsi dan ada orang yang mulai berputus asa. Kerana itu ayat 8 mengatakan memandangkan sedemikian maka kesabaran kita itu haruslah lebih lagi maju ke satu langkah yang lebih mendalam di mana kita harus meneguhkan hati kita dan hati kita haruslah teguh. Sekiranya hati kita itu tidak teguh, kita goyah, maka kamu akan berputus asa, kamu tidak akan mau lagi bersabar dan tidak akan bersabar lagi. Terutamanya, penatua Yakobus seterusnya mengatakan, kerana kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, maka pada ketika itu lebih lagi banyak godaan pada ketika itu, banyak lagi pencobaan pada ketika itu. Dan kerana itu lebih senang lagi kita melepaskan peluang kita untuk membuat pelaburan kita. Dan kerana itu kita lebih lagi harus meneguhkan hati kita. Saudara-saudari, kita harus meneguhkan hati kita kerana telah timbulnya masalah dalam hati kita. Iman kepercayaan kita mungkin tidak ada masalah. Mungkin terhadap pemahaman Alkitab itu tidak ada masalah. Persoalannya ataupun masalahnya ialah hati kita tidak lagi teguh. Oleh itu, saudara-saudari, adakah hati kamu yang telah membuat pelaburan dalam syurga itu? Hatimu itu telah goyah. Adakah hati kamu telah goyah dalam pelayanan kamu, dalam penyempurnaan rohani kamu, dan segala pembaca Alkitab dan segala persembahan kamu? Oleh itu, ayat 9, penatua Yakobus memberitahu kita, menasihati kita, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Di sini memberitahu kita bahawa dalam proses kesabaran kita, dalam proses penantian kita, kita akan berdepan dengan hal-hal sungut-sungutan daripada orang lain. Kerana apabila seseorang itu berdepan dengan penderitaan, dengan kesengsaraan, mereka akan bersungut-sungut. Semua hal ini bukanlah yang kita inginkan, bukanlah sesuatu yang terfikir. Malah yang kita tidak terfikir, yang kita tidak inginkan. Kerana apabila sesuatu terjadi yang di luar dugaan kita, maka kerana itulah kita bersungut-sungut. Kamu tak tersangka bahawa dalam jemaat, dalam kerajaan Tuhan ataupun dalam keluarga Tuhan itu adanya perselisihan, ada pertengkaran. Malah dalam jemaat adanya penganiayaan. Kamu akan rasa terkejut mengapakah ada hal-hal sedemikian yang berlaku dalam jemaat. Kerana itu kamu bersungut-sungut kepada Tuhan, mengapakah hal sedemikian berlaku. Saya pernah menyampaikan satu kesaksian di mana Tuhan Yesus memberitahu kepada orang ini bahawa sebelum pembaptisan, selepas pembaptisan, kamu akan diikuti oleh 2 orang iblis. Adakah kamu masih ingat saksian ini? Rupa-rupanya satu iblis itu merupakan mereka yang di luar, iaitu kawan-kawannya yang senantiasa cuba menyerangnya, cuba untuk mengancamnya. Apabila dia sampai ke gereja, dia dibaptiskan, dia telah menjadi anak-anak Tuhan, tetapi dia tetap menghadapi penganiayaan, dan kerana penderitaan tersebut dia tidak ada cara yang lain tetapi meninggalkan gereja. Dia kembali kepada gerejanya yang gereja denominasi lain untuk berkebaktian. Tetapi Tuhan Yesus telah memanggilnya kembali dan Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Di manakah gereja aku?" Dia kata, "Tu gereja Yesus benar." Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada, "Di mana keluargaku?" Dia menjawab, "Gereja Yesus benar." Tiba-tiba dia terfikir bahawa apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahawa ada 2 iblis ataupun 2 iblis yang senantiasa akan mengikutinya. Dan 2 iblis ini akan menyebabkan dia meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan gereja. Mengapakah dia begitu jelas dan begitu tepat dia boleh menjawab Tuhan Yesus? Rupa-rupanya dalam
dalam pengalamannya untuk mencari Tuhan Yesus, mencari gereja. Tuhan Yesus dengan sendirinya telah membimbingnya sehingga dia sampai ke gereja Yesus benar, sampai ke gereja Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri juga yang telah pun bernubuat kepadanya bahwa inilah gerejaku, inilah keluargaku. Dan kerana itu dia amat pasti, dia amat jelas akan jawabannya. Tetapi apabila dia meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan Yesus sekali lagi bertanya kepadanya, di manakah gerejaku, di manakah keluargaku? Dan apa ingin saya sampaikan ialah kerana ada sungut-sungutan, terhadap gereja. Apabila ada ancaman di luar, dia boleh terima. Tetapi mengapakah masih lagi ada ancaman dalam gereja sendiri, dalam kalangan jemaat? Kerana itu, dalam ayat 9 di sini mengatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut, janganlah kerana orang lain tidak puas hati terhadap kamu, kamu juga tidak berpuas hati terhadap kamu. Sehingga kan kamu saling menyerang, kamu saling mempersalahkan dan bersungut-sungut. Dan ini memberitahu kita tentang perselisihan yang ada dalam kerajaan. Malah ada juga perselisihan ataupun tidak ada kedamaian dalam kalangan pekerja, dalam kalangan diaken, dan juga ada ketidakharmoniannya dalam keluarga. Dengan kata yang lain, kesemua ini akan kita hadapi, akan berlaku pada diri kita. Oleh itu, Penatua Yakobus memberitahu bahawa janganlah kita melarikan diri, dan kita tidak dapat larikan diri, melainkan janganlah kita bersungut-sungut dan janganlah kita saling mempersalahkan. Mengapakah kita jangan saling mempersalahkan? Di sini mengatakan bahawa supaya dalam ayat 9 supaya kamu jangan dihukum. Kerana hal-hal semikian akan dihukum oleh Tuhan Yesus. Walaupun kamu mungkin mengalami kerugian, mungkin kamu menghadapi penindisan, tetapi janganlah kamu takut. Serahkanlah segala-galanya kepada Tuhan. Sekiranya kita benar telah mengalami kerugian, tidak mengapa, kerana Tuhan akan menuntut pembelaan bagi kita. Oleh itu, janganlah kita bersungut-sungut. Dalam proses kesabaran kita, kita juga haruslah menjadikan teladan, yaitu penderitaan dan kesabaran daripada mereka yang beriman terhadap Tuhan. Jadi siapakah teladan kita? Apakah teladan itu? Dalam ayat 10, saudara-saudari, lihatlah para nabi dahulu, pada zaman dahulu. Cuba kamu lihat usaha-usaha teladan yang telah pun diberikan mereka kepada kita dalam penderitaan dan kesabaran mereka. Adakah kamu ingatkan hanya kamu seorang saja yang menderita? Sedangkan di sini mengatakan bahawa para nabi telah pun memberi kita teladan dalam penderitaan kita, di mana di sini dinyatakan bahawa para nabi sebelum kita telah pun menderita, malah lebih banyak daripada kita. Jadi lihatlah tokoh-tokoh ada dalam Alkitab, daripada perjanjian lama sehinggalah perjanjian baru, daripada pekerja suci zaman pada peringkat awal sehingga sekarang, kamu boleh menjadikan mereka sebagai teladan kamu. Pengorbanan mereka, persembahan mereka lebih banyak daripada kamu. Dan pada masa yang sama, penderitaan mereka juga jauh lebih banyak daripada kamu. Apa yang telah kamu persembahkan? Apa yang telah kamu korbankan untuk Tuhan Yesus? Di sini para nabi, pekerja-pekerja Tuhan, mereka telah sehingga tahap mengorbankan nyawa mereka. Tetapi adakah mereka berputus asa? Adakah mereka bersungut-sungut? Adakah mereka menuntut pembelaan diri sendiri? Tidak ada. Mereka hanya dengan diam-diam menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang keteguhan Ayub. Kerana kita tahu kesudahan yang telah tersedia oleh Tuhan bagi mereka. Bukan sahaja saya jelas, kamu pun jelas.
Kerana kamu pernah menggunakan contoh-contoh mereka untuk dijadikan sebagai teladan. Tetapi apabila hal yang sama berlaku pada diri kita, mengapakah kita tidak dapat bersabar pula? Mengapakah kita pula bersungguh-sungguh? Mengapakah kita mau berputus asa? Oleh itu, di sini kita haruslah meneladani kesabaran petani. Oleh itu kita haruslah meneladani penderitaan dan kesabaran para nabi. Oleh itu di sini akhirnya memberitahu kita haruslah mempelajari, meneladani ketekunan Ayub. Dan ketekunan ini ataupun kesabaran ini merupakan ketekunan yang paling menakutkan, yang paling unggul, yang melampaui segala batasan berbanding dengan segala kesabaran. Ini kerana ini bukan hanya setakat ancaman manusia. Itu bukan hanya ancaman ataupun penderitaan daripada manusia, melainkan ini merupakan sesuatu yang melampaui alam tubuh jasmani yang telah mencecah alam rohanian. Adanya ancaman daripada si iblis. Saudara-saudari, adakah kamu boleh melampaui penderitaan dalam hidup kamu? Dalam pengalaman penderitaan kita, penata Yakobus memberitahu kita, lihatlah, telah 2 kali penata Yakobus memberitahu kita agar lihat. Bukan saja kita harus lihat, tetapi haruslah lihat dengan teliti. Yang pertama, lihatlah bagaimana petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Coba kamu lihat petani-petani yang menanam tanaman, yang menanam buah-buahan. Coba kamu lihat, adakah mereka hanya menabur benih dan kemudian kembali ke rumah dan tidak perlu melakukan apa-apa? Adakah ini sahaja kerja-kerja mereka? Adakah mereka tidak perlu menabur baja? Apakah mereka tidak perlu menyiram? Apakah mereka tidak perlu membunuh serangga? Adakah mereka tidak perlu untuk membersihkan kawasan tanamannya? Adakah kamu ingatkan bahawa petani-petani itu hanya perlu menaburkan benih dan kemudian kembali ke rumah dan menanti saja? Kerana itu, lihatlah dengan sesungguhnya, dengan telitinya, lihatlah petani yang menantikan hasilnya yang berharga. Hari ini, kita yang menantikan kedatangan Tuhan, bagaimanakah sikap yang kita harus ada dalam penantian kita? Adakah kamu menabur baja? Adakah kamu menangkap ataupun membunuh serangga? Adakah kamu membersihkan kawasan tanaman kamu dalam tempoh penantian kamu? Yang kedua, apakah yang harus kita teliti dan lihat? Di sini mengatakan bahawa saudara-saudara, lihatlah bahawa bahwa sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 9. Bahawa hakim telah berdiri di ambang pintu. Ada 2 perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama, Tuhan yang dirujuk di sini merupakan Tuhan yang menghakimi dan bukan Tuhan yang menyelamatkan. Ini menandakan bahawa apabila Tuhan merupakan hakim yang berdiri di ambang pintu itu, ini menandakan bahawa pintu telah pun ditutup dan kita telah pun masuk ke dalam waktu penghakiman. Di mana kamu sudah tidak ada peluang lagi untuk datang ke gereja, untuk percaya kepada Tuhan, untuk menerima penyelamatan. Kerana pada ketika itu, Tuhan tersebut merupakan Tuhan yang merupakan seorang hakim. Oleh itu, kamu haruslah meneliti dengan jelas. Yang kedua, perkara yang kedua yang harus kita teliti di sini ialah hakim itu telah pun berdiri di ambang pintu. Kita senantiasa mengatakan bahawa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Tetapi itu hanyalah sudah dekat. Tuhan Yesus belum lagi sampai, belum lagi dekat. Dan di sini juga tidak mengatakan bahawa Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Di sini mengatakan bahawa Tuhan Yesus telah pun berdiri di ambang pintu. Sekiranya segera datang itu menandakan dia belum lagi sampai. Walaupun dalam perjalanan maksudnya dia belum sampai. Tetapi penata Yakobus dalam surat ini mengatakan bahawa dia telah pun berdiri di ambang pintu.
Ini merupakan sesuatu perkara yang kita harus teliti, haruslah kita ambil perhatian kerana Tuhan Yesus bukan lagi dalam perjalanan, bukan lagi sudah dekat, melainkan Tuhan Yesus telah pun berada di ambang pintu kamu. Ini merupakan hal yang kita harus perhatikan. Tuhan Yesus kita sudah dekat ataupun dalam perjalanan, tetapi penata Yakobus memberitahu kita bahwa tidak lagi. Tuhan Yesus telah pun berdiri di ambang pintu. Dan ini amatlah mencemaskan. Demikianlah apabila tempoh kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, maka kesengsaraan itu akan menjadi lebih banyak. Kerana itu lebih lagi kita perlu ada kesabaran. Jadi apakah yaitu keunggulan kita yang ketiga, yaitu apa yang harus kita lampaui. Mari kita baca ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi syurga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Di sini mengatakan bahwa janganlah kita bersumpah. Dan di sini memberitahu kepada kita haruslah mencapai kehidupan yang melampaui segala sumpah. Mengapakah kita tidak harus bersumpah? Ini kerana banyak sumpahan itu tidak benar dan ada banyak yang merupakan sumpahan yang palsu. Banyak kebohongan manusia itu telah menyebabkan lebih banyak lagi ataupun lebih besar lagi kebohongan manusia. Jadi demikianlah di sini mengatakan bahawa janganlah kita bersumpah demi syurga. Mengapa? Di sini mengatakan bahawa kamu juga tidak boleh bersumpah demi bumi. Mengapa? Mari kita lihat apa jawapan Tuhan Yesus. Mari kita rujuk kepada Injil Matius pasal 5 ayat 33 hingga ayat 37. Ayat 33, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, kerana langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, kerana bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, kerana Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, kerana engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghintapkan sehelai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Adakah kamu dapat melihat penjelasan Tuhan Yesus? Mengapa kita tidak boleh bersumpah demi Tuhan, demi langit, demi bumi ini? Kerana itu penata Yakobus telah membuat satu kesimpulan. Apa jua perkara janganlah kita bersumpah. Ini merupakan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau ya, kita katakan ya. Kalau tidak, kita katakan tidak. Penata Yakobus memberitahu kita supaya kita jangan kena hukuman. Janganlah dikatakan ya tetapi tidak. Janganlah dikatakan tidak tetapi iya. Tuhan Yesus berkata, sekiranya kamu banyak mengatakan semua ini, maka semua ini berasal dari si iblis. Sesungguhnya terdapat ramai manusia yang telah menggunakan sumpahan palsu untuk mengucapkan lebih banyak lagi kebohongan atau penipuan. Dan sekiranya kita benar-benar kita tahu, sesungguhnya sudah tahu iya, mengapa kita masih mau lagi bersumpah demi nama Tuhan? Dan sekiranya kita tahu bahawa ini merupakan hal yang, dan sekiranya itu merupakan hal yang palsu, bagaimana mungkin kita bersumpah demi namanya? Kerana sekiranya itu betul ataupun benar, kita tidak perlu bersumpah demi Tuhan. Dan sekiranya benar-benar palsu ataupun tidak, mengapa? Mana mungkin kita boleh menggunakan nama Tuhan untuk bersumpah? Kalau ada orang yang, kalau mereka percaya kepada kamu, kamu tidak perlu bersumpah. Bagi mereka yang tidak mempercayai kamu, walaupun kamu bersumpah pun, orang tersebut tetap tidak akan mempercayai kamu. Ini kerana terlalu ramai orang telah menggunakan sumpahan palsu ataupun penipuan untuk bersumpah. Apabila seseorang itu tidak dapat diterima oleh orang ramai dan demi untuk membuat orang lain mempercayai kata-katanya, dia cuba untuk bersumpah demi nama Tuhan. Adakah kamu masih ingat lagi firman yang telah disampaikan oleh pendeta pada
Dua hari yang lalu ketika kepada sahabat, di mana ada seorang pekerja, dia telah pun habis kerjanya tetapi dia tidak dapat kembali ke rumahnya. Masihkah saudara-saudari ingat? Dia telah pun menyelesaikan kerjanya, dia telah pun menggenapkan ataupun menyelesaikan amanat Tuhan. Tetapi mengapakah dia masih lagi tidak dapat pulang ke rumah? Ini kerana rupa-rupanya Nabi tua itu telah menipunya. Apakah yang telah dikatakan oleh Nabi tua tersebut? Yaitu dalam nama Tuhan. Nabi itu bersumpah dalam nama Tuhan mengatakan bahawa malaikat telah pun menyuruh aku untuk membawa kamu kembali ke rumah untuk makan dan minum. Dengan begitu nyata sekali, begitu jelas sekali bahawa Nabi ini telah pun bersumpah dalam nama Tuhan dan juga malaikat untuk menyatakan penipuan ataupun kebohongan. Dan Nabi itu terpaksa menggunakan taktik sedemikian, barulah si pemuda itu percaya kepada Nabi tersebut. Kerana itu kita haruslah ambil perhatian. Dalam mahkamah, sekiranya di bawah permintaan yaitu hakim dalam mahkamah, maka kalau kita perlu bersumpah, kita bersumpah. Kerana itu merupakan arahan daripada ataupun perintah daripada kerajaan. Dengan kata yang lain, apa yang dikatakan kamu haruslah bertanggungjawab terhadap Tuhan, terhadap kerajaan, terhadap negara. Di mana ini merupakan satu deklarasi bahawa kamu haruslah bertanggungjawab terhadap segala kata-kata yang kamu katakan itu dan semuanya merupakan kebenaran. Ini merupakan perintah, merupakan permintaan di bawah akta perundangan. Dengan kata lain, apa yang ingin dikatakan di sini ialah janganlah kita bersumpah palsu. Kita haruslah melampaui sumpah palsu ini. Kita haruslah memenangi segala ini. Inilah hal yang kelima yang haruslah kita lampaui dalam Yakobus pasal 5. Kita haruslah berjaga-jaga kerana kita hidup dalam masyarakat yang penuh dengan penipuan. Yang keempat, kita haruslah melampaui yaitu kelemahan tubuh dan juga hati kita. Ini tercatat dalam ayat 13 hingga ayat 18. Apabila hati dan juga tubuh jasmani kita telah pun menjadi lemah, apakah yang harus kita lakukan? Ayat 13 memberitahu kita bahawa penata Yakobus memberitahu kita, sekiranya kita menderita, baiklah kita berdoa. Nas Alkitab ini memberitahu kita tentang kelemahan tubuh jasmani kita. Apabila kita mempunyai kelemahan sedemikian, baiklah kita berdoa sama ada kita telah jatuh sakit ataupun kita menderita. Kita haruslah berdoa. Selain daripada berdoa, doa juga yang harus kita panjatkan. Oleh itu, ada ramai orang yang mengkritik para pendeta dan mengatakan bahawa amatlah senang bagi kamu menjadi seorang pendeta. Apa sahaja hal yang ditujukan kepada pendeta, kamu pasti akan mengatakan kita haruslah berdoa dan berdoa dan berdoa. Kita jatuh sakit, kamu memberitahu kita berdoa. Apabila kita berada dalam keadaan yang bahagia, kita harus berdoa. Ini harus berdoa, itu pun harus berdoa. Kalau sedemikian, saya sendiri pun boleh memberitahu para jemaat agar berdoa. Kerana senang saja kita memberitahu orang agar berdoa. Tetapi kalau pendeta tidak menyuruh para jemaat berdoa, apa yang kamu rasa pendeta perlu katakan? Kalaulah sesebuah keluarga itu menghadapi masalah, ada kelemahan tubuh jasmani, ada kelemahan iman kepercayaan, telah pun jatuh sakit, apakah kita tidak perlu berdoa? Sedangkan doa itulah yang paling nyata, yang paling pasti dan yang paling berkesan yang harus kita lakukan. Samalah seperti seorang yang jatuh sakit. Kalau seseorang sudah jatuh sakit, pastinya pesakit itu perlu mengambil ubat, perlu membawa pembenahan sekiranya perlu. Kalau tidak, bagaimana kalau doktor tidak memberitahu kita semua ini,
Apalagi yang perlu dikatakan oleh doktor. Demikianlah para pendeta dalam hal-hal rohani. Demikianlah seperti doktor, para pendeta akan memberitahu kamu untuk berdoa. Di sini ada 3 perkara yang harus kita doakan. Dan 3 perkara ini berkaitan dengan kelemahan tubuh jasmani kita. Yang pertama ialah, yaitu ketika tubuh jasmani kita menderita. Apabila tubuh jasmani kita menderita, haruslah kita diamkan diri dan memberitahu kepada Tuhan. Masuklah ke dalam kamar kamu dan kemudian menutup pintu dan kemudian berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, keadaan yang kedua ialah ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah dia berdoa. Bukan saja perlu berdoa, melainkan dia juga perlu memanggil para penatua jemaat untuk mendoakan dia. Dan kalau boleh, kita haruslah panggil para penatua jemaat datang untuk menumpangkan tangan dan membantu doa untuk memanjatkan doa syafaat bagi kamu. Dengan kata yang lain, kamu haruslah sampai ke gereja, datang ke gereja. Kalau kamu tidak dapat berjalan, maka kamu haruslah menjemput para pendeta, para diaken, para pekerja suci untuk sampai ke rumah kamu, untuk datang ke rumah kamu untuk mendoakan kamu. Dengan kata yang lain, ini ada dua lapisan maksudnya, yaitu kalau kamu boleh bergerak, maka kamu pergilah ke gereja. Tapi kalau kamu tidak dapat bergerak, maka biarlah jemaat datang ke gereja. Datang ke rumah kamu. Yang ketiga, bila kaki harus kita berdoa. Ayat 15. Yaitu, kerana kelemahan kita telah jatuh ke dalam dosa, maka haruslah kita. Ayat 16 mengatakan bahawa haruslah kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Malah bukan sahaja kamu seorang diri yang melakukan dosa, tetapi orang lain juga melakukan dosa. Kerana itu dikatakan di sini haruslah kita saling mengaku dosa. Kerana aku ada kelemahan, kamu juga ada kelemahan. Aku berdosa, kamu juga mungkin berdosa. Bukankah sedemikian? Ini merupakan hal yang keempat yang harus kita lampaui. Kita haruslah melampaui, yaitu kelemahan tubuh jasmani kita. Di sini, penata Yakobus memberitahu bahawa doa yang berdasarkan iman itu amatlah berkesan. Ditambah lagi, sekiranya kamu merupakan orang yang benar, maka doa yang kamu panjatkan itu akan menghasilkan kesan yang lebih besar lagi. Ayat 15 mengatakan bahawa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Walaupun dia telah pun melakukan dosa, dosanya itu akan diampuni. Mengapakah dosa itu akan diampuni? Kerana dia saling mengakui dosanya, di mana pendosa itu juga mengakui dosa. Dan pada masa yang sama kita mendoakan untuknya dan memohon agar Tuhan mengampuni, maka pastinya dia akan disembuhkan. Kerana doa orang benar ataupun dari iman itu akan membuahkan kesan yang amat besar. Seterusnya doa Elia. Doa Elia ataupun Elia merupakan manusia biasa sama seperti kita. Tidak ada apa-apa yang luar biasa pada diri Elia. Sama seperti kita, di mana dia juga akan lemah, dia juga akan menjadi penat, dia juga perlu tidur. Samalah seperti kita, seperti manusia biasa sahaja. Malah dia juga kadang-kadang bangkit amarahnya. Bukankah sedemikian? Tetapi mengapakah? Jadi apakah perbezaannya dengan kita? Rupa-rupanya perbezaannya ialah imannya. Doanya yang dari iman. Ditambahi lagi, dalam pandangan Tuhan dia merupakan seorang pekerja yang setia. Rupa-rupanya perbezaan itu ialah dia berdoa berdasarkan iman. Hari ini kalaulah dia merupakan seorang yang benar di pandangan Tuhan, kita sebenarnya juga merupakan orang yang benar di hadapan Tuhan.
Ini menandakan bahawa apa yang boleh dilakukan oleh Elia, kita juga boleh lakukannya. Akhir sekali. Yang kelima, hal yang boleh kita lampaui. Apakah yang boleh kita lampaui? Yaitu kita haruslah melampaui kelemahan kerohanian kita. Sila ambil perhatian bahawa apa yang kita katakan tadi adalah melampaui kelemahan tubuh jasmani. Yang ini pula merupakan hal yang kita harus lampaui, yaitu merupakan kerohanian kita yang harus kita lampaui. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membawa orang berdosa balik dari jalan yang sesat, yang akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Apakah hikmat yang terakhir oleh dalam surat Yakobus, yaitu hikmat yang boleh menyelamatkan jiwa rohani sehingga jiwa tersebut tidak menghadapi maut, tidak mati. Sekali lagi saya ulangi bahawa hikmat yang terakhir yang dikatakan dalam surat Yakobus ialah hikmat menyelamatkan jiwa rohani. Dan ini merupakan hikmat yang harus kita lampaui dalam kesemua ataupun kelima-lima jenis hikmat. Dan ini juga merupakan hikmat yang paling bernilai. Di sini dikatakan bahawa barang siapa di sini, kalau kita merujuk kepada terjemahan asal, di sini mengatakan bahawa sekiranya kita membawa orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat dalam perjalanan iman kepercayaan tersebut, sekiranya mereka telah sesat daripada jalan tersebut, maka ini merupakan hal yang paling serius, paling kritikal dalam iman kepercayaan, kerana ini boleh membawa orang tersebut ke arah kematian. Dan kematian itu bukan saja kematian tubuh jasmani, tetapi kematian kerohanian. Dan kematian kerohanian ini merupakan kematian yang kekal abadi. Kerana itu kematian sedemikian merupakan kematian yang paling serius. Oleh itu, apakah yang harus kita lakukan? Sekiranya ada sesiapa yang sesat, yang telah meninggalkan kebenaran, apakah yang harus kita lakukan? Di sini mengatakan bahawa maka haruslah ada seseorang yang membuat orang berdosa ini berbalik dari jalannya yang sesat. Dan ini merupakan tugas yang paling utama dalam jemaat, dalam gereja. Dan Tuhan mendirikan jemaat ini ataupun gereja ini adalah semata-mata untuk menyelamatkan jiwa rohani. Sekali lagi saya ulangi bahawa gereja ini didirikan hanya semata-mata untuk menyelamatkan jiwa rohani. Tetapi orang-orang yang telah pun masuk ke dalam gereja ini, mereka telah pun sesat. Malah mereka telah meninggalkan kebenaran dan telah menghadapi kematian. Maka sebagai jemaat, sebagai gereja, kita harus membawa mereka kembali. Ini kerana ini merupakan kerja yang paling utama dalam gereja oleh jemaat. Dan inilah yang kerja yang paling besar yang telah diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Oleh itu hari ini, semua kerja-kerja suci yang harus kita kerja-kerja suci yang kita adakan hari ini bukanlah aktiviti-aktiviti yang pelbagai jenis yang harus sehingga memenatkan diri kita sendiri, dan semuanya hanyalah aktiviti-aktiviti ataupun program sahaja. Dan pada masa sama, kumpulan yang sama, iaitu pekerja suci yang sama juga yang melakukan semua aktiviti ini. Bukanlah dikatakan kita janganlah mengadakan aktiviti, melainkan memang kita perlukan aktiviti-aktiviti tersebut, tetapi janganlah terlalu banyak sehingga akan memenatkan diri kita. Bukankah sedemikian? Apa yang sepatutnya dilakukan oleh gereja adalah dengan nyatanya, dengan pastinya kita melakukan kerja-kerja suci untuk menyelamatkan jiwa dan memastikan jemaat kita memegangkan kebenarannya.
Setiap tahun akan ada jabatan-jabatan yang perlu membuat laporan-laporan yang cantik untuk dilaporkan dalam mesyuarat. Dan sememangnya tidak ada seorang pun yang ingin melaporkan apa-apa yang tidak baik dalam mesyuarat. Dan pendeta juga pernah melakukan ataupun memberi laporan yang baik dalam mesyuarat. Tetapi sekiranya saudara-saudari ada mengambil perhatian bahawa laporan saya semakin hari semakin pendek dan semakin ringkas. Ini kerana hati kita, motif kita, titik fokus kita sepatutnya tertuju kepada penyelamatan jiwa rohani para pemercaya dan membawa mereka untuk berbalik dari jalannya yang sesat. Inilah kerja-kerja penyelamatan. Itulah yang dikatakan bahawa kita menyelamatkan jiwa orang dari maut. Jadi bukankah saudara-saudari merasakan bahawa inilah kerja yang paling penting, paling utama dalam gereja? Jangan lagi kita melakukan lebih lagi ataupun mengadakan lebih banyak aktiviti, melainkan dengan nyata sekali kita melakukan kerja-kerja penyelamatan jiwa rohani dan menyampaikan firman yang berkaitan. Ayat 20. Ketahuilah bahawa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, yang akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Dan siapakah orang ini? Apakah yang harus diketahui orang ini? Orang ini ialah kamu. Kamulah orang-orang yang menyelamatkan jiwa. Kamulah, sayalah orang-orang yang ditujukan di sini. Jadi apakah kamu dan aku harus tahu? Kamu haruslah tahu. Saya harus tahu bahawa ini merupakan tanggungjawab saya. Ini merupakan kerja saya. Ini merupakan amanat yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada saya. Dan juga merupakan amanat yang telah diberikan gereja kepada saya. Dan kerana itu orang ini, kamu haruslah tahu hal-hal ini. Kamu tahu bahawa kamu sedang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya sesat dan sedang menyelamatkan jiwa orang ini melalui penyampaian khotbah, melalui nasihat, melalui penghiburan, melalui pengajaran, melalui lawatan, sehinggakan melalui teguran. Yang paling utama adalah menyelamatkan jiwa orang ini dari maut, dan dengan demikian akan dapat menutupi banyak dosa. Maksud teks asal ialah kita akan mendapat pengampunan dosa sepenuhnya. Di mana dan sekiranya kita benar-benar meneliti ayat Alkitab ini, maka kamu akan mendapati sebenarnya ada 5 peringkat dosa yang telah pun diampuni. Yang pertama, ataupun ditutupi. Yang pertama, orang yang telah sesat, sekiranya kamu menyelamatkannya, maka dia tidak akan sesat lagi, tidak akan meninggalkan kebenaran. Apabila dia kembali ke jalan kebenaran, apabila dia berjalan di atas jalan kebenaran, maka kamu telah membolehkan dosanya, telah ditutupi dan telah diampuni. Yang kedua, bagi orang yang mempunyai kasih yang cuba menyelamatkan jiwa rohani ini, kerana kerjanya yang menyelamatkan jiwa telah membolehkan mereka, kerana kerjanya telah membolehkan bagi mereka yang telah meninggalkan kebenaran itu telah diselamatkan. Sekali lagi, bagi orang ataupun pendeta ataupun diaken yang mempunyai kasih yang cuba menyelamatkan jiwa rohani seseorang itu, kerja-kerja sedemikian ini membolehkan ramai orang yang telah meninggalkan kebenaran agar mereka berhenti meninggalkan kebenaran. Di mana dosa meninggalkan kebenaran itu telah dihentikan. Bukankah sedemikian? Yang ketiga, bagi gereja, kerana jemaat telah pun menyelamatkan jiwa orang dari maut, maka dengan demikian jemaat ataupun gereja boleh menjawab di hadapan Tuhan. Mereka boleh
menjawab Tuhan Yesus bahawa, ya Tuhan, tidak ada seorang pun yang telah tertinggal. Dengan demikian, telah pun menghentikan banyak dosa bagi masyarakat. Bagi masyarakat pula, maka orang-orang berdosa telah pun dikurangkan. Tahukah anda mengapa? Kamu mengapa? Apabila seseorang itu meninggalkan gereja, meninggalkan kebenaran, meninggalkan Tuhan Yesus, maka orang sedemikian dia berani untuk melakukan segala dosa kejahatan. Apabila seseorang itu tidak ada kebenaran, maka akan ditambah pada dirinya segala dosa kejahatan, termasuklah penipuan. Yang kelima, bagi orang lain, sama ada si istri ataupun anak-anak ataupun ibu bapa ataupun kawan-kawan orang ini, kerana pertaubatan dia, maka anaknya, istrinya, ibu bapanya, sekali lagi mereka mendapat kesukacitaan kerana anak mereka telah pun kembali ke jalan kebenaran. Di mana sekali lagi keluarga itu memberi kesukacitaan. Sekali lagi kita telah pun menyembuhkan kesukacitaan keluarga ini. Dan juga telah menyelamatkan perkawinan yang telah pun reka. Karena itulah dikatakan bahawa apabila kita membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang dari maut dan menutupi dari maut, kerana hal ataupun perbuatan ini boleh menutupi 5 peringkat dosa. Yang pertama adalah orang yang telah sesat, yang kedua adalah mereka yang memberi kasih, yang ketiga terhadap gereja, yang ketiga terhadap masyarakat, keempat terhadap masyarakat, dan yang kelima terhadap orang-orang lain. Syukur kepada Tuhan, di mana hikmat dalam surah Yakobus yang terakhir ialah hikmat menyelamatkan jiwa. Jadi dalam pasal 5 ini kita dapat melihat rupa-rupanya gereja itu mempunyai 6 ciri-ciri ataupun 6 kesaksian. Kamu bolehlah carikan 6 ini sendiri. Yang pertama ialah gereja merupakan gereja menantikan kedatangan Tuhan Yesus, di mana catatannya kamu boleh cari sendiri. Yang kedua, gereja merupakan gereja yang mempunyai kesabaran. Yang ketiga, gereja merupakan gereja yang bermazmur ataupun menyanyikan mazmur. Samalah seperti gereja para rasul. Mereka menyanyikan mazmur. Yang keempat, gereja merupakan gereja yang menyembuhkan. Yang kelima, gereja juga merupakan gereja yang berdoa. Yang keenam, gereja merupakan gereja yang menyelamatkan jiwa. Adakah saudara-saudari dapat lihat di sini bahawa dalam pasal 5 ini kita dapat melihat rupa-rupanya gereja ataupun jemaat ada 6 ciri ini dan kesaksian. Oleh itu, dalam akhir zaman ini haruslah kita manifestasikan, haruslah kita nyatakan 6 ciri ini. Syukur kepada pimpinan Tuhan dan terima kasih atas kesabaran saudara-saudari. Buku surat Yakobus mulai dari pasal 1 hingga pasal 5, kelima-lima jenis kehikmat tersebut kita telah bersandar kepada Roh Kudus, kita telah pun habis perkongsiannya. Tetapi apa yang menyentuh hati saya ialah hikmat yang terakhir. Dan itulah kerja kita yang paling akhir, yaitu kita haruslah menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Selain daripada menyelamatkan orang lain, kebanyakan masa sebenarnya sedang menyelamatkan diri kita. Rupa-rupa apabila kita menyelamatkan jiwa orang lain, kita sebenarnya sedang menyelamatkan jiwa diri kita sendiri. Setelah sebegitu banyak kerja suci telah kita lakukan, tetapi akhirnya jiwa rohani kita telah mati. Jadi apa lagi maknanya, apa lagi kemuliaan yang kita ada? Sebaliknya, jiwa kita sendiri pula mati. Mari kita naikkan kidung pujian. Bilangan 352.
是水中喜乐江河永流不绝。他唱我灵魂在那磐石水中，又在干涸里的阴北。他唱我生命在他爱子深处，他大能手将我扶住，他大能手将我扶住。奇妙的救赎就是耶稣我主，他夺去我一切痛苦，他扶持我，保守我，我之同样使我力量奔走的他唱我灵魂在那磐石水中，又在干涸里的阴北。他唱我生命在他爱子深处，他大能手将我扶住，他大能手将我扶住。为什么的他是我无将我分，丰盛的爱是我满足。我快乐歌唱了，对你真诚，因他像是恩典结束。我唱我灵魂在那磐石水中，又在干涸里的阴北。他唱我生命在他爱子深处，他大能手将我扶住，他大能手将我扶住。当我穿上最白衣，面前山口，你就住在空中相逢。你众生流淌，去去万福歌颂，完美就安静了门中。他唱我灵魂在那磐石水中，又在干涸里的阴北。他唱我生命在他爱子深处，他大能手将我扶住，他大能手将我扶住。有人建议星期二、星期三的讲道应该要给长子来讲。Some people suggested that the Tuesday evening services should be reserved for some ministers to 那我们 speak. 也同意是这样。 And we also agreed so. Dan kita juga bersetuju dengan cadaan tersebut, dan disebabkan diakon yang telah ditugaskan itu tidak dapat menyampaikan khotbahnya hari ini, maka kerana itu saya menggantikan diakon tersebut. Sebenarnya saya tidak perlu membuat penjelasan, tetapi ada seperkara tertentu saya perlu penjelasan. Kerana adakah pendeta yang menyampaikan khotbah itu perlu membuat penjelasan bahawa dia harus menyampaikan khotbah? Sebenarnya tidak perlu. Kerana para pendeta itu bukanlah sedang berebut itu peluang untuk
menyampaikan khotbah di atas khotbah. Tetapi saya perlu membaca penjelasan ini kerana saya tidak ingin ada lebih lagi banyak kelemahan dalam kalangan pemercaya. Mari kita berdoa. 奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路
Hallelujah,哈利路亚，感谢主耶稣，阿门。主常常顾念我，主常常顾念我，我不惊慌，主在身旁，主常常顾念我。主常常顾念我，主常常顾念我，我不惊慌，主在身旁，主常常顾念我。感谢主耶稣，阿门。感谢主祝福带领我们晚上的聚会到这。Syukur kepada pimpinan dan juga berkat daripada Tuhan. Pendeta berasa gembira dan juga rasa terhibur kerana di bawah bantuan saudara-saudari saya telah pun habis berkongsi tentang surat Yakobus ini. Semoga segala kemuliaan diberikan kepada Tuhan Yesus. Sekarang saya sedang cuba untuk mencari buku mana lagi yang boleh saya kongsikan. Kita jumpa lagi.